Dan pada malam ni tuan-puan, marilah kita masuk dengan sebuah tajuk yang baru. Pada hari kiamat, setiap umat mengikut apa yang dia sembah. Pada hari kiamat, setiap umat akan mengikut apa yang dia sembah. Amal orang munafik diperiksa. Amal orang munafik diperiksa dan titian siratal mustaqim dihamparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya dan setinggi-tingginya kepujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan taufik dan juga inayah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan hajat kita, iaitu telah sama-sama dapat selesai solat maghrib secara berjemaah di rumah yang paling mulia di bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan ihsannya Allah dan lembutnya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu-pintu hati kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bermohon agar kita dijemput masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan kita nantikan juga di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi kenyataan juga kita nanti di sana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, sambungan kita dan kitab pengajian Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, karangan asal Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang terjemahkan bakal diterbitkan oleh Al-Hidayah House of Publishers dan Berhad, dimasyhurkan bahkan diperkenalkan oleh Datuk Badli Shah di TV Al-Hijrah pada tahun 2013. Dan pada malam ni tuan-puan, marilah kita masuk dengan sebuah tajuk yang baru. Pada hari kiamat, setiap umat mengikut apa yang dia sembah. Pada hari kiamat, setiap umat akan mengikut apa yang dia sembah. Amal orang munafik diperiksa. Amal orang munafik diperiksa dan titian siratal mustaqim dihamparkan. Titian sirat akan dihamparkan tuan-puan. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, kita lapangkan hati kita, pasangkan telinga kita, ambil perhatian. Mudah-mudahan bila kita pulang ke rumah, kita dapat berkongsi dengan isteri dan anak kita yang kita cintai. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan perempuan mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab ini mengatakan bahawa dalam hadis Hasan, Abu Laith As-Samarqandi meriwayatkan mengenai surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam daripada Al-Khalil bin Ahmad, daripada Mani, daripada Hadab, daripada Hamad bin Salamah, daripada Ali bin Zaid, daripada Imarah Al-Quraish, daripada Abu Burdah bin Abu Musa. Bapanya berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat dibuat bagi setiap golongan apa yang mereka sembah di dunia. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat sekalian, hari kiamat nanti perempuan, kita nanti berada di sana, kita akan tengok bagi setiap golongan yang ada di sana, sama ada dipanggil kelompok, sama ada dipanggil puak, sama ada dipanggil kaum, sama ada dipanggil kabilah,
di sana semua puan, golongan dan sebagainya. Mereka termasuk kita puan, dibuat bagi setiap golongan apa yang mereka sembah di dunia puan. Di dunia. Daripada umat Nabi Allah Adam AS tuan-puan, sampailah akhir sekali khatibin nabiyyin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang hamba itu sembah waktu di dunia, Allah Ta'ala akan berikan masa mereka nanti di padang mahsyar. Yang saya cakap tuan-puan, yang tuan-puan dengar ni, FB Live ni tengok, semuanya saya cakap ni berlandaskan kitab. Tuan-tuan perempuan nanti di sana buktinya yang saya cakap ni memang tepat kan. Sebab apa? Sebab inilah kalam daripada Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan akan tengok depan mata kan. Besar mana padang mahsyar, luas mana padang mahsyar, lebar mana padang mahsyar, kesemua umat boleh muat di situ tuan-puan. Tak ada satu pun yang terkecuali. Kita akan tengok nanti di depan mata kita pandangan yang cukup jelas. Dunia kita kalau sampai satu usia, kita kena pakai cermin mata kan. Satu usia terpakai. Ataupun kita pakai, kalau perempuan dia pakai contact lens. Dunia kan. Dunia. Tapi di sana contact lens ke, spektikal ke, semua man, tak ada kan. Benda tu jelas depan mata, tuan-tuan akan tengok terang-terang nanti di sana. Siapa yang namanya ingkar pada Allah, waktu itu Allah akan mempermainkan mereka nanti di padang mahsyar. Faham? Seorang-seorang atau golongan-golongan, kelompok-kelompok, puak-puak, sama ada sembah patung, sama ada sembah matahari, sama ada sembah pokok, sama ada sembah manusia, sama ada sembah selain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjukkan di sana kan. Kita tunggu dan tengok kan. Waktu kita, tuan-tuan, selalu kita lafazkan kalimah ni kan. Paling kurang 5 kali sehari semalam kan. 5 kali kan. Dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayangku, ibadahku, hidupku, semuanya kerana Allah Ta'ala. Nampak kan? Kat situ kan? Kat situ dipanggil iman. Bila kita sembah Allah 5 kali sehari semalam, ada harapan. Ada harapan kan? Untuk kukuh kita punya dalam kita, kepercayaan kita. Tapi kalau kita tumbang satu waktu, maka berlakulah masalah di sini. Kalau orang 5 waktu pun ada macam-macam, orang kata dia punya was-was kepada kamu, apatah lagi yang 4 waktu je semayang, apatah lagi 3 waktu, apatah lagi 2 waktu, apatah lagi 1 waktu, apatah lagi langsung tak semayang tapi mengaku Islam kan. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, seterusnya tuan-tuan perempuan, setiap golongan mengikut apa yang disembah dan tinggallah orang yang mempunyai tauhid. Tengok. Melainkan orang yang mempunyai tauhid. Maksudnya buat? Maksudnya pada zaman nabi-nabinya, mereka ikut nabi mereka kan. Nabi Allah Nuh, yang ikut Nabi Allah Nuh, semua dengan tauhid Nabi Allah Nuh kan. Nabi Allah Hud dan Saleh, ada kaum Ad dan Thamud, mereka ikut kaum Hud dan Saleh. Yang ikut tu kan. Nabi Allah Ibrahim AS, yang ikutnya, mereka akan tauhid bersama dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Sampailah khatibin nabiyyin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semua ni tinggal tu je man, yang tauhid man. Lepas tu kita man, yang hebatnya kita Islam adalah kerana agama Allah. Itu je. Kerana agama Allah. Kita, sebab itu kita tengok khutbah Jumaat tadi, kita tengok, cuba ingat balik apa yang dibawa dalam
dalam khatib tadi tu tentang kelalaian solat kan. Tengoklah khatib bagi khutbah dia kan. Ayat Qurannya cukup, hadis Nabi SAW cukup, peringatannya ada, siksaannya pun ada, hukumannya pun ada, azab pun ada, semua dah ada. Dia terpulang kepada kita kan. Kita. Sebab tu kena betul dengan khutbah Jumaat tu, kena dengan tajuk pada malam ni kan. Bukan saya yang tu kan, Allah yang letak. Saya ni datang khidmat untuk tuan-tuan perempuan. Lebih pada tu tak ada kan. Kan. Jaga elok kita solat kan 5 waktu. Lagi baik awal, sebaik-baiknya, paling eloknya jangan tinggal langsung. Tapi bila sedihnya, langsung tak ambil cakna semayang pan. Beza kita dengan kafir adalah solat pan. Kat mana tuan-puan nak bangga tuan-puan? Tuan-puan nak bangga umat Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Kat mana Allah tuan-puan nak bangga? Kalau semayang bila laungkan azan tadi hayya 'alas solah. Kat mana kita man? USG besar kan? USG Falah ni besar. Eksklusif tempat ni kan? Sebut dah mana-mana. Sebut USG, diorang kenal. Kenal kan? Tapi sejauh mana kita kenal kepada Allah Ta'ala kan? Imarahkan rumah Allah. Sejauh mana tu pemahaman kita kan? Allah Ta'ala bagi kita kekayaan kan? Semua Allah Ta'ala bagi kita. Tapi apa kita pulang balik pada Allah? Dengan maklum lagi Tuan Bilal ada pengajian lepas maghrib, lepas subuh, tazkirah Jumaat. Semua lengkap kan. Allah Ta'ala bagi kita lengkap semua kan. Tapi kat mana kita waktu tu kan. Dan kita nak bangga kita umat Muhammad SAW. Tapi yang itu pun kita tak nak datang kan. Nabi suka 2 amalan kan. Apa Nabi suka kan? Nabi suka sembahyang jemaah di rumah Allah. Nabi suka duduk dalam taman-taman syurga. Nampak? 2 ni Nabi suka kan. Tuan-tuan nakkan Nabi kenal tuan-tuan nanti di pada masyar tu, 2 ni jangan hilang kan. Jangan lekang dua-dua ni kan. Satu tak memadai kan. Sekadar sembahyang tak madai. Sebab yang buatkan sahabat Nabi menjadi orang, menjadi contoh, menjadi pengikut kepada yang lain, kerana mereka duduk dalam taman-taman syurga. Kat situ mereka boleh hilang mereka punya ego dan juga sombong. Nampak kan? Lepas tu zaman tu dipanggil zaman kegemilangan Islam. Kan? Jauh gitu man. Jauh sangat kita. Sama man. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ditanya kepada mereka, apakah yang kamu semua tunggu? Aman. Kita ni tuan-puan betul-betul sujud pada Allah man. 5 waktu hidup kita tak pernah kita tinggal solat 5 waktu. Allah Ta'ala pilih kita nanti pada masyar, kita akan ditanya. Apa yang kalian tunggu ni? Kita akan ditanya kan? Waktu berada di sana. Apa kalian tunggu? Dan kita akan jawab, kami mempunyai Tuhan yang kami sembah di dunia, tetapi kami tidak melihatnya. Allah. Kita ada Tuhan kita kat dunia tu. Ada Tuhan. Tapi langsung tak pernah kita nampak macam mana wajah Allah Ta'ala. Tak pernah kita kan. Tuan-tuan perempuan pernah nampak? Tak pernah. Depan ni lagi tak nampak. Tapi kita nanti di sana pun betul-betul kita dalam ni beriman sungguh. Waktu kat dunia ni sembahnya, ikut perintahnya, cegah daripada apa kemungkarannya, elakkan daripada benda-benda yang membuatkan kemurkaan Allah Ta'ala.
menghilangkan keberkatan hidup kita. Jauh tu. Yang fadilatnya kita kejar, yang sepatutnya makruh kita tinggal, yang haram lagi kita tak nak, syubhah lagi lah kita cuba melatih diri kita berjaga-jaga. Dan waktu nanti kat sana, kita sendiri akan keluar dari lidah kita. Dia bukan hafal man. Kita sendiri akan kat sana bercakap sih. Berpandukan kita punya kesaksian di dunia. Tu je. Lain tak ada. Sama man. Ditanya kepada mereka, jika kamu semua melihatnya, maka adakah kamu semua mengenalinya? Ditanya lagi. Kalau kalian ni jumpa, tengok depan mata, rasa-rasa kalian ni kenal tak? Tanya. Kita akan tanya kan? Ni kepada orang yang betul-betul jaga agama kan? Semayang jaga. Tutup aurat, tutup betul-betul. Lelaki tutup betul. Perempuan pun tutup betul. Bukan ikut macam tutup-tutup nampak leher, tutup-tutup nampak anting-anting tu. Tak ada. Dia tutup betul. Macam mana dalam sembahyang, macam tu tutup perempuan. Tak ada nak pakaian cutting-cutting, tak ada kan. Tak ada nampak macam pakaian yang buatkan lelaki nampak macam pening tengok. Tak ada. Jaga betul. Sembayangnya, auratnya, perbatasan mahram lelaki perempuannya, percakapannya. Ni mahal percakapan kan. Ulama kata hadis baginda SAW mengajar kita, dua anggota ni paling mudah buatkan kita masuk neraka jahanam kan. Dua anggota kan, paling mudah. Ini yang paling cepat kan. Satu dipanggil mata, satu dipanggil lidah kan. Mata tengok yang bukan mahram. Lidah bercakap apa yang kita suka saja. Orang lain tak suka. Ni dua nikmat kan. Paling kita kena jaga man. Termasuk dalam tauhid ni man. Allah kan. Lepas tu isteri, ingat. Isteri ni nak masuk syurga. Contoh kalau dia perkahwinan pertama, dia cerai dengan suami dia. Dia cerai man. Dia kahwin kali kedua dengan lelaki idamannya. Dan dia menjadi isteri solehah kepada lelaki idaman dia yang kedua tu. Tapi waktu menjadi isteri pada lelaki yang pertama tu, dia buatkan suami itu sengsara dan dia buatkan suami itu macam-macam berlaku. Dia tetap juga tidak akan dapat bauan syurga. Ingat para isteri, belajar agama. Mulut kena jaga. Isteri ni mudah. Yang paling penting, jaga hati suami. Suami redha, pilih 7-8 pintu syurga boleh. Mudah. Laki lain. Laki banyak lagi tanggungjawab sebenarnya. Sama kan? Muslimin muslimat mati Allah sekalian, seterusnya mereka menjawab benar. Hanya kenal. Ditanya lagi, bagaimana kamu semua mengenalinya sedangkan kamu semua tidak melihatnya? Tanya lagi man. Macam mana kalian kenal? Jangan kalian pun tak pernah jumpa. Kalau tuan-tuan tengok agama Hindu kan, dia ada Tuhan dia. Lembu dia buat Tuhan, monyet dia buat Tuhan, kambing dia buat Tuhan, kuda dia buat Tuhan, ular dia buat Tuhan, semua dia buat. Dan dikenal Tuhan dia. Juga agama Buddha, patung besar tu, sama buat. Dan agama-agama yang lain, sama. Mereka kenal Tuhan mereka. Dan mereka akan ke arah itu nanti di padang mahsyar. Sama dengan orang etis dan orang free thinker. Ke arah tu. Semua bergerak. Tapi orang yang pegang sungguh Islam ni, bila ditanya, kamu kenal macam mana? Kami kenal.
Kita kenal. Mereka menjawab, dia tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak akan sama pun dengan Allah Ta'ala. Satu pun tidak. Ini Allah. Kan? Yang ini dipanggil akidah, kan? Iman. Iman ni, kan, dia kena cari, kan? Allah ni kita kena cari. Bukan Allah cik kita cik Allah Ta'ala. Sebab tu Salman Al-Farisi, kan, zaman-zaman itu, masa zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, kan, tuan-tuan cuba tengok peta. Kat mana Iran, kan? Iran kat mana? Salman tu daripada Iran, kan? Zaman dulu dipanggil Parsi. Daripada Iran, dengar, kan? Dengar nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat ni. Dan dia teruja dengan syariat ni. Lain daripada lain ni syariat ni. Beza dengan kaumnya sekarang menyembah ni. Bertentangan dengan tabiat seorang manusia. Jauh. Langit dan bumi sangat jauh, kan? Dan cerita tu dengar di Parsi, dia sanggup korbankan apa yang dia ada, dia datang seri ke bumi Mekkatul Mukarramah, kan? Tengok si Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Dengar apa yang orang cerita, dia tengok depan mata, dia syahadah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham, kan? Tu. Kita tengok. Zaman tu, kan. Juga kita lihat, teman, apa dia? Seperti sekarang. Terlihat. Dengan ada kemajuan kita lihat, tengok. Orang kata di Eropah tu tak mungkin orang akan masuk Islam. Siapa kata, kan? Di Amerika Latin tak mungkin orang masuk Islam. Siapa kata? Tengok sekarang, kan? Walaupun ke atas tu, Antartika tu, sampai negatif, kan? Kalau musim winter tu sampai negatif 20 ke atas. Yang pakai dengan bulu binatang semua, kan? Sampai situ, kan, ada orang Islam, kan? Amerika Latin, negara Brazil, saya pernah duduk dengan seorang Tok Haji ni. Dia jemaah tabligh. Jemaah tabligh. Dia cerita saat dekat Brazil tu, orang Islam dia dah sampai 1 juta orang. Brazil, kan? Siapa tak kenal Brazil, kan? Negara binatang yang paling beracun, Brazil. Nampak lipas tu cantik, Brazil, warna tu. Tapi warna yang paling cantik itu dia paling bahaya, dia punya racun dia. Brazil, kan? Apa lagi tuan-tuan nak cerita pasal Brazil? Jenayah tinggi, Brazil. Sosial tinggi, Brazil. Masalah dunia tinggi, Brazil. Tapi Islam masuk dalam hati mereka 1 juta orang masuk Islam. Waktu tu saya pergi ke satu masjid tu, sekarang dia tengah buat masjid baru, tak silap tahun 2018. Haji tu cerita. Apa, kan? Kita tengok agama Allah ni. Dia sebati dengan kesemua kelompok manusia. Tak ada satu pun rasa macam, tak boleh ni, saya tak boleh, tak ada. Semua masuk. Yang hairannya, kan, yang kita dah lama Islam, kita pula tak sebati dengan Islam, kan? Ni masalah. Kena cermin tengok hati kita macam mana, kan? Sama, kan? Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Lalu dibukakanlah hijab. Minta maaf, teman, terbatuk sikit. Lalu dibukakanlah hijab dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Nampak, kan? Di pada mahsyar nanti, bila selesai semua makhluk ke tempat Tuhan mereka, sembahan mereka yang sesat tu, dan macam-macam jenis orang, maka tinggal orang tauhid ni, maka duduk mereka di situ,
Dan bila mereka ditanya apa pun? Ditanya untuk diuji, kan? Siapa yang lepas ujiannya, maknanya waktu kat dekat dunia, kan? Termasuk negara kita Malaysia ni, termasuk Masjid USG Al-Falah ni, kita telah selesai tanggungjawab kita waktu di dunia. Bila kita kat pada masyar tu, semayang 5 waktu selesai, tanggungjawab suami selesai, tanggungjawab seorang ayah selesai, seorang isteri selesai, seorang ibu selesai, mertua selesai, menantu selesai, jiran tangga selesai, tempat kerja selesai, rakan taudan semua selesai. Lepas. Ni orang-orang ni, kan? Selesai tu, waktu itulah Allah sendiri menjelmakan Allah Ta'ala. Waktu tu. Siapa yang beriman, kan, betul-betul tauhidnya kukuh waktu di dunia, dia tak main syirikkan Allah, dia tak main benda khurafat, dia tak main jumpa dengan bomoh, pawang, ahli sihir, ahli nujum, langsung dia tak main. Betul-betul, kan, perubatan Islam dan sebagainya, cara yang elok, hatinya bersih, nanti dia akan pun tengok jelmaan Allah Ta'ala. Waktu itu, tuan-puan, mereka melihat Allah sehingga mereka sujud padanya. Mana? Kita semua, kan, akan sujud pada Allah. Doa, kan, agar kita ni dipilih oleh Allah. Doa banyak, kan? Yang pertamanya, buang sifat hasad dalamnya. Sifat terkutuk ni buang, kan? Sifat dengki kepada orang buang. Buang tu. Sifat-sifat yang tercela ni baik buang habis. Sebelum kita dipanggil, kita buang. Buang habis. Dan jaga amalan kita baik-baik. Jangan gadaikan nanti di pada masyar kita jadi muflis, man. Itu jangan, man. Sama, man. Seterusnya, tinggal beberapa golongan yang belakang mereka seperti belakang lembu. Mereka mau sujud tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan boleh buka surah Al-Qalam ayat 42, kan? Surah Al-Qalam ayat 42, saya baca mafhumnya. Ingatlah pada hari ketika betis didedahkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Allah Ta'ala firman, para hamba-Ku, angkatlah kepala kamu semua. Sesungguhnya aku telah menjadikan pengganti setiap kamu semua dengan orang Yahudi dan Nasrani di dalam neraka. Ini, kan, kejayaan kita yang muktamad. Ini jangan kita, kan, di pada masyar. Kita jaga betul diri kita, pelihara betul isteri kita, jaga betul anak zuriat kita, jaga betul menantu mertua kita, jaga betul ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, hubungan kita, hablum minallah wa hablum minnas, jaga betul kita, pelihara sungguh, kan? Buat cara pun ambil cara Islam, nak berubat pun cara berubat Islam, kan? Ada dengan pakai dengan minyak atar, dia panggil minyak atar kasturi. Tak nak dengan sihir, dengan kasturi, dengan air bidara lagi. Semua tu nak lindung kita daripada benda-benda macam ni. Tak baik. Selalu sucikan hati, bersihkan selalu. Sesa mengajak orang ke arah kebaikan. Kalau kita seorang suami dan seorang ayah, sesa ajak dengan isteri, dengan anak-anak, duduk sekali, buat halaqah, baca kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, bab pertama sampai bab akhir, daripada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah ke hujung kaki, cerita semua mengenai Nabi, ulang, isteri pula baca, anak pula baca, sentiasa, kan. Telinga ni dengar yang baik, ya. Waktu tertentu 6:30 tutup televisyen, siap sedia mandi, semua nak sembahyang. Simple, kan, bukan payah mana, kan. Simple lah. 6:30 tutup TV. Sembahyang keluarga sampai isyak rehat. Makan, minum, dah tidur.
Rutin. Ni rutin sebagai seorang mukmin, man. Rutin ni, rutin. Sampailah akhir hayat, man. Bila dia pergi, rutin tu akan sambung kepada zuriat dia. Itu ya. Kita nak melabur nanti di sana, man. Saham kita sebenar di sana tu, bukan di sini. Ini saham kita ada waktu muflis, ada waktu untung. Dan sana betul cara kita akan untung selama-lamanya. Dan syurga kita pula akan naik. Tapi kalau tak dengan cara, kita akan kekal di situ, takut jadi lama, dan akhirnya baru kita pergi ke syurga. Yang itu yang paling pedih, man. Paling pedih, man. Sama, man. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, seterusnya Abu Burdah berkata, aku menyampaikan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia berkata, Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, adakah bapamu menyampaikan hadis ini kepadamu? Aku lalu bersumpah kepadanya 3 kali. Dia kemudian berkata, belum pernah ku dengar daripada seorang ahli tauhid suatu hadis yang lebih kusukai daripada hadis ini. Lepas tu, kita tuan-puan, dalam ilmu tauhid, memang kena betul-betul hati kita ni bersih daripada segala pemahaman-pemahaman dan ajaran yang songsang. Nabi kata 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam, tuan-puan, semayang. Musafir je diberikan ada rukhsah, dia panggil kelonggaran. Musafir. Dan juga kepada orang yang sakit. Dan juga kepada almarhum Syekh kita, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, ada karang kitab mengenai untuk orang yang seperti para doktor-doktor. Dia kena bedah seorang pasien ni, makan masa lebih pada 10 jam. Maka Syekh Qardawi ada keluarkan fatwa, mereka boleh jamakkan solat antara Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Nampak, kan? Orang yang ada ilmu, kan, bagi kita tu makna tu boleh kat situ. Ada sebab munasababnya. Kat situ, sampai tahap itu Allah Ta'ala bagi, kan. Sampai situ, kan. Tapi kenapa kita ni ada yang semayang sehari 3 kali, kan? Ni geng-geng Syiah lah, kan. Syiah jamak Zuhur Asar, kan. Tak ada sebab dia jamak Zuhur Asar. Dia jamak Maghrib Isyak. Tak ada sebab, kan. Kan? Tak mana belajar tak tahu, kan. Nabi 5 waktu, kan. Dia 3. Lebih hebat daripada Nabi ni. Itu pun yang puak macam tu, pun puak-puak yang lain, kan. Yang tak semayang tu. Semayang dengan berniat pun ada, kan. Semayang dengan berniat pun ada, kan. Man. Pening tak pening, kan. Tauhid, kan. Sebab tu tauhid ni tak boleh main-main, kan. Orang Nabi kata 5 lah. Jangan buat pandai-pandai, kan. Nabi kata subuh 2 lah. Zuhur 4 lah. Sampai ke Isyak 4 lah. Tak payah duk pandai-pandai kita, kan. Kalau solat Jumaat jatuh Jumaat lah. Tak ada nak kata nak minta hari Sabtu ke hari cuti ke. Kan dulu ada seorang hamba Allah ni, kan. Dia bagi pandangan, kenapa nak susah-susah semayang hari Jumaat, orang bekerja susah payah, panas terik. Letaklah solat Jumaat tu hari Sabtu. Kan masuk, kan. Tu masuk dalam berita, kan. Kalau kafir lain cerita, kan. Boleh tolak gitu. Ini nama atas Islam, kan. Islam. Cakap tu perempuan. Orang yang ada intelektual, ada satu gelaran kedudukan yang masyhur di Malaysia, kan. Tapi kabur agama, kan. Kabur. Kamu nak minta siapa syafaat nanti di sana? Ini masalah.
Bila kita tak semayang pada Allah, bila kita tak duduk taman-taman syurga, Allah langsung tak rugi, man. Allah langsung tak rugi. Sikit pun Allah tak rugi. Kalau dunia ni semuanya tak beri iman pada Allah, sikit pun Allah tak akan rasa menyesal. Kita yang perlukan Allah, man. Nampak, man? Tu kata sombong. Malah Bilal ajak datang semayang, tak nak semayang. Bilal maklum ada taman-taman syurga, tak nak duduk. Tu kata sombong. Bila berlaku masalah kat diri dia, salahkan Allah Ta'ala. Nampak, kan? Ni. Sambung, kan? Muslimin muslimat mati Allah sekalian, hadis tersebut menjelaskan maksud tersingkapnya betis sebagai perumpamaan dalam melihat Allah Ta'ala sebagaimana dinyatakan dalam hadis sahih Muslim. Sedangkan hadis yang saling ditafsirkan tidak ada bezanya, alhamdulillah. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Rauh bin Junah, daripada pelayan Umar bin Abdul Aziz, daripada Abu Burdah, daripada Abu Musa, daripada bapanya, daripada Nabi SAW. Bagi dia bersabda mengenai firman Allah, pada hari betis disingkapkan dari cahaya yang agung mereka sujud padanya. Yang meriwayatkannya hanya Rawah bin Junah, iaitu orang Syam yang membawa hadis munkirah yang tidak diikut, dan pelayan Umar bin Abdul Aziz terdiri daripada beberapa orang. Ini antaranya contoh, kan? Dibawa cerita keadaan kita nanti bila berlaku di sana. Kalau tengok pada periwayatan ini, kalau nampak sampai betis kita nampak di sana, maknanya ada kerumitan lah waktu kita menjawab soalan di sana, kan? Waktu yang sukar pada mahsyar, kan? Hari kiamat juga dipanggil hari penyesalan, kan? Cukup menyesal. Orang yang di sana penyesalan kerana apa? Tak semayang sunat yang banyak, tak semayang malam yang banyak, tak puasa sunat yang banyak, tak baca Quran yang banyak, tak berzikir yang banyak, tak istighfar yang banyak, tak bertalbiah yang banyak, tak bertahmid yang banyak. Semua dia, Pak. Itu di antara yang dipanggil hari penyesalan, Pak. Hari mana kita akan tengok nanti di sana, semua akan kelang kabut, Pak. Di padang mahsyar semua kelang kabut. Suami akan cuba larikan diri, tak nak bertemu dengan isterinya dan juga dengan anak-anaknya. Juga isterinya akan cari suaminya supaya semua nak tuding kat suami kesalahannya. Faham? Dia pada masyarakat, kan? Dia pada masyarakat. Lepas tu kita pun tengah ada kesempatan begini, kan? Kita dah berumah tangga, ada isteri, ada anak, ada mertua, ada menantu, ada cucu dan sebagainya. Gunakan teknologi apa yang ada. Ada grup WhatsApp, maklumlah grup WhatsApp. Kita sebagai ketua, contoh kita atuk, Tok Wan dan sebagainya, gunakan tu, kan? Maklum, dah sembahyang subuh ke belum, bangun. Walaupun diorang kat Perak ke Kelantan ke mana, pergi, kan? Dalam grup WhatsApp tu, maklum. Dah bangun sembahyang ke belum ni? Biarkan kita punya menantu anak semua macam panik, kan? Ni atuk nak maklum ni, hari cuti minggu ni atuk nak buat kumpul untuk keluarga kita, wajib datang. Guna kuasa betul. Ni pakai kuasa veto. Datang semua, atuk nak jumpa semua. Nampak, kan? Waktu tu kalau kita dah sedar dapat agama, puan, waktu itulah masuk sikit demi sikit, kan? Kena, kan? Sementara ada nafas dan sihat lagi. Supaya nanti kalau kita pergi semua, kan, mudah-mudahan kita pergi tu dengan keadaan kita telah bersedia. Semua zuriat kita tutup aurat, kan? Satu, semua zuriat kita solat 5 waktu. 2, semua ahli keluarga kita ada batasan yang bukan mahram. 3, dan keempat, kesemuanya mulut tu dijaga. Tidak cakap benda yang sia-sia.
Nampak kan? Paling kurang 4 kan? Memang nampak payah. Letih lah Ustaz. Keluarga saya ramai lah. Anak cucu semua ramai. Buat je dulu. Buat perlahan-lahan. Kena buat. Supaya nanti kat sana puan, kita tak ada penyesalan puan. Masuk kita dalam kubur, anak kita dah ada agama, menantu kita ada agama, cucu kita dah ada agama. Dia duduk contoh, duduk macam tuan-tuan bersandar pada kerusi dan duduk bersila kan. Tok ingat Tok Wan yang dah pergi kan. Lepas tu angkat tangan, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Nampak kan? Itu kalau seorang doa kan. Kalau dalam keluarga tu ada 100 orang, 100 doa untuk Tok Wan, berapa banyak dapat kan? Tu kunci utama kejayaan kita orang Islam adalah agama kan. Agama. Kan? Dengan agama kan, tuan-tuan pergilah mana-mana. Kalau bersalah akan tetap rasa bersalah. Ni orang ada agama. Dia akan menyesal semenyesalnya sampai dia nafas terakhir. Kalau dia buat orang. Ni orang ada agama. Dan dia sendiri yang jumpa orang yang dia buat hal tu. Wah kan. Ni. Apa ramai yang nakkan agama kan. Sama kan. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hadis yang sebelum ini lebih jelas dan lebih kuat sanadnya serta ia dibenarkan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali lebih cenderung kepadanya dan menguraikan maksudnya. Dia berkata dalam Kasyaf Al-Ulum Al-Akhirah, lalu Allah menyingkapkan dari betisnya. Ini itu Imam Ghazali ni Hujatul Islam yang karang kitab Ihya Ulumuddin. Lalu semua manusia sujud untuk mengagungkan dan merendahkan diri agung dan rendahkan diri, kecuali orang kafir yang menyekutukannya selama hidup mereka dan menyembah batu, kayu serta apa yang tidak dapat memberi kekuatan. Tulang sulbi mereka menjadi besi sehingga mereka tidak mampu sujud sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Qalam ayat 42. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Qalam ayat 42, tengok huraian, tengok terjemahan, tengok tafsir, tengok tadabbur, tengok penghayatan ayat tu. Tengok asbabun nuzul, sebab apa ayat tu diturunkan. Selesai kan. Baru kita akan nampak kan. Hanya orang yang beriman akan nampaklah dapat sujud pada Allah. Orang kafir kan, waktu kat dunia, dia memperlekehkan Allah Ta'ala. Dia sombong pada Allah. Masa kita kat alam roh tu, Allah Ta'ala tanya kita, man ana? Kita semua jawab, anta Rabbi, engkau Tuhan kami ya Allah. Semua kita kan, termasuk mereka turun kat dunia, maka berpaling tadah mereka kan. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada Hindu, ada Buddha, semua ada. Tapi Allah Ta'ala terima satu, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabina wa rasulah. Satu kan, lain tak ada kan. Waktu tu kita tengok ni kan. Kita akan nampak apa yang tuan-tuan dengar ni kat pada masyarakat akan teringat balik. Sebab apa mereka tak disujud? Rupanya waktu kat dunia dia berpaling tadah daripada apa yang Allah maklumkan waktu mereka berada di alam roh. Nampak kan? Yang ni yang kita kadang-kadang, kita ni tak apa kan, sebab kita ni semua Islam daripada kecil kan. Semua kita Islam. Jadi tuan-tuan cuba tengok ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, orang alim-alim kita yang asal bukan Islam. Tuan tengok. Profesor Datuk Doktor Farid Ravi kan, bukan Islam. Bukan Islam kan. Profesor Dr. Ridwanti, bukan Islam. Abid Liu, bukan Islam. Dan juga teman-teman dan rakan-rakan kita yang lain, semua bukan Islam kan. Mereka masuk Islam, mereka nakkan Islam tu ke semua ahli keluarga dia, dan mereka nak mereka semua masuk sekali dengan mereka dalam syurga kan. Lalu kepada Tuan Bilal, dan saya mau sikit masa lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua insya-Allah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيد الفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, saya mau sikit masa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua insya-Allah. Sambungan tadi tuan-tuan, mana kisah kita lihat bagaimana ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz kita yang asalnya daripada keluarga yang mana bukan macam kita, kan. Mereka makan pun macam tu lah, tuan-tuan tengok. Minum pun macam tu. Hidup mereka pun begitu. Macam tu, kan. Kita Alhamdulillah, kan. Alhamdulillah. Tapi bayangkan, tuan-tuan, bagaimana kesungguhannya mereka ini nak betul-betul semua keluarganya macam dia syahadah. Saya ada seorang pakcik, kan. Pakcik saya kahwin juga dengan keluarga yang bukan Islam. Bukan Islam. Tapi sehingga hari ini dia tak dapat nak memberikan satu keyakinan kepada keluarga mertuanya, sehingga mertuanya, iaitu bapa mertuanya, meninggal dalam keadaan tidak Islam, kan? Tidak Islam. Yang sedih siapa, kan? Yang sedih isterinya. Sebab ayahnya meninggal kafir. Kalau meninggal kafir, walaupun anaknya akan bahagia nanti dalam syurga, dia akan juga melinang air mata nanti bila di sana. Sebab apa? Sebab nampak ayahnya nanti. Nampak, kan? Ini kita tengok yang tak ada kat kita, kan. Kita patut bersyukur, kan. Islam Melayu kita berasal. Mereka tak. Itu yang jadi kepada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Talib, kan. Abu Talib. Nabi sedih. Nabi sedih. Tapi dah macam mana firman Allah semua turun, mengatakan engkau tidak boleh beri hidayah kepada orang yang engkau sayang. Allah yang berikan. Sampai itu. Kita tak rasa, kan. Sebab tak kena kat kita, kan. Cuba kalau kena kat kita, macam mana kita punya impak dalam iman. Sebab tu Nabi orang sayang. Sebab apa Nabi orang sayang, kan? Sebab Nabi boleh menjiwai perasaan masalah kawan tu. Lepas tu orang sayang Nabi. Sampai sekarang kalau kita cerita pasal Nabi, menangis kita Nabi. Sebab apa? Sebab pengorbanannya untuk kita. Nabi ni. Semua sahabat Nabi boleh menjiwai. Dan Nabi langsung tak ambil kesempatan dekat sahabat. Yang ni yang kita nak belajar, kan. Yang ni kita nak belajar. Supaya, mak kata, orang kata pakai guna Mak Saleh punya istilah, take for granted. Islam tak ajar gitu, kan. Islam ajar kita sama-sama susah, sama-sama senang. Berjaya kat sana, kan. Sambung, kan. Sikit lagi. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, Imam Bukhari meriwayatkan dalam tafsirnya dengan sanad Nabi SAW bahawa baginda bersabda, pada hari kiamat Allah menyingkapkan betisnya, maka sujudlah mukmin lelaki dan perempuan padanya. Di sana nanti, tuan, Saya berhati-hati dengan makna hadis tersebut dan saya mempertimbangkan untuk menolaknya. Saya juga berhati-hati dengan sifat neraka dan nyalaan neraka. Saya membiarkannya tersembunyi di alam malaikat. Kebaikan dan keburukan ditunjukkan dan tidak boleh menimbang sesuatu yang dilihat kecuali dengan timbangan para malaikat. Telah terangkan mengenai al-mizan, amal yang ditimbang dengan tujuan menjelaskan berita yang benar dan hasan. Juga telah jelaskan mengenai betis yang tersingkap agar tidak ada lagi keraguan, pertikaian dan pertentangan. Segala puji bagi Allah akan nikmat pemahaman dan ilmu. Maka kesimpulan pada malam ni, tuan-tuan perempuan yang berkat Allah, mengenai tajuk yang saya kongsi dengan tuan-puan, hari kiamat, setiap umat mengikut apa yang disembah, amal orang munafik diperiksa dan titian siratul mustaqim dihamparkan. Dapat kita maklum bahawa kita sama-samalah, saya termasuk tuan-tuan dan perempuan dan tengah dalam FB Live ni, sama-sama kita
mencerminkan diri kita bagaimana, sejauh mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hubungan kita sesama manusia. Ada tak kita ni suka, orang kata istilahnya, memandang rendah kepada orang yang kurang daripada kita? Kalau kita orang yang alim, kita rendah tak kepada orang yang bawah daripada kita kan? Lekeh tak maksudnya? Kita lekeh tak? Juga kita kadang orang yang tak alim, ada tak kita bersungguh nak belajar ilmu Allah Ta'ala kat situ kan? Supaya apa? Supaya nanti kita di sana, bila Allah Ta'ala soal kita puan, ada saksi dan ada bukti kan? Cukup kan? Ada dua tu, selesai kan? Solat selesai, selesai. Umur selesai, kat mana kamu bawa? Rumah Allah. Lagi, tanya lagi duit, dapat mana, ke mana, umur, ke mana dan ke mana, semua kita berjawab. Kerana semua kerana Allah Ta'ala, maka kita akan cuci kaki nanti di sana kan? Cuci kaki lah. Lepas tu penting, mustahak kat dunia ni puan, pastikan kita ni berebut-rebut dengan sadu semayang 5 waktu di rumah Allah, dan juga duduk dalam taman-taman syurga. Biar kat situ kita akan tengok macam mana nilaian kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita harap segala zaman jahiliah kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan kita buat yang baru. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kepada kita semangat untuk mendapat kemanisan iman dalam sujud kepada Allah, insya-Allah. Dengan bulan Rajab ini tuan-puan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Usaha-usahalah tuan-puan, kita sama-sama untuk sampai ke bulan Ramadan nanti, jangan kita lepaskan peluang. Berpuasalah sunat, hari putih pun puasa. Mulalah dengan qiyam bulan, kerana Ramadan nanti kita akan qiyam bulan. Bukalah semula Al-Quran, kerana Al-Quran akan dipanggil dalam bulan Ramadan ni bulan Syahrul Quran. Dan mulalah tangan kita tambah-tambah rajin-rajinkan bersedekah, infak dan wakaf, kerana bulan Ramadan nanti kita akan biarkan kita bersedekah istiqamah sehinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Yang terbaik semua datang pada Allah. Yang kurang daripada kelemahan di saya sendiri, saya minta maaf terkasar bahasa, tugas hati tuan-tuan dan puan-puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Himpunlah kami bersama-sama orang soleh ya Allah. Bersama-samalah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sentiasalah memberikan kami peluang untuk sujud kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kemanisan iman dalam pengabdian diri kepadamu ya Allah. Dan kami pohon kepadamu ya Allah, kami harap sangat-sangat sentiasa kau beri peluang dan peluang-peluang kepada kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Buangkanlah sifat sombong kami ya Allah. Buangkanlah sifat ego kami ya Allah. Buangkanlah sifat yang tidak sepatutnya ada kepada kami ya Allah. Berikanlah sifat mahmudah kepada kami ya Allah. Sifat yang penyayang kepada kami ya Allah. Sifat pengasih kepada kami ya Allah. Sifat pengampun kepada kami ya Allah. Sifat yang ada kepada yang terbaik ya Allah. Moga-moga itu kami akan sentiasa melihat kebaikan sahaja dalam hidup kami untuk kami amal ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim.